Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin, wa ila a'immatil mujtahidin la siyama imamuna syafi'in, wa khususan ila kulli masyayikhina wa kulli masyayikh, wa ila jami'il muslimina wal muslimat. Syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung kembali pada muka surat 3 pada bahasan sifat wahdaniyah. Muka surat 3 pada baris yang kelima. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Wahdaniyah artinya esa zatnya zat Allah Ta'ala. Jadi kita telah lepas dah bicaraan beberapa sifat daripada sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, yakni yang wajib kita imani selaku mukallaf. Masuk pula pada sifat wahdaniyah, artinya esa zat Allah Ta'ala. Bila kata esa ni dia lebih khususlah daripada kata satu, lebih tepat daripada kata satu. Kita kata wahdaniyah maksudnya satu pun betul dah. Kalau kata esa tu lebih memaknakan bagi wahdaniyah tu sendiri. Sebab bila kita kata satu tu mungkin terima dua, terima tiga. Bila kata esa tu tak terima dua, tiga dah lah. Supaya kita kata anak yang pertama, anak yang kedua. Dengan kita kata anak tunggal. Tak tanya dah lah dua, tiga tu. Baik, itu tadi ada masalah lah, sama ada kita nak guna wahdaniyah tu satu ataupun esa, tak ada masalah. Artinya esa zatnya zat Allah. Zat kita dah sebut dah, maqama binafsih, benda yang berdiri sendiri kita panggilkan dengan zat. Dan esa segala sifatnya sifat Allah Ta'ala. Sifat yakni benda yang menupai pada zat, dipanggilkan sifat. Dan esa segala af'alnya af'al Allah, iaitu perbuatan Allah Ta'ala.
Ni kalau kita tengok di dalam bahasa kita ilmu tauhid, dia bahas lebih panjang lah. Cuma di sini bukan tepat untuk nak membahaskan bahagian ilmu tauhid. Cuma kita pergi lebih kurang. Ni. Jadi esa pada zat itu dengan makna menafikan kam muttasil dan kam munfasil. Menafikan berbilang. Kam ni maksudnya berbilang. Muttasil yang berhubung. Dan menafikan juga munfasil berbilang yang bercerai. Contoh kalau kita kata puak Majusi, dia imani kata Tuhan hok memberi cahaya api dan Tuhan membawa pada kegelapan. Dua orang Tuhan. Oleh kerana tu puak Majusi saat ni dia sembah ke api. Tu dia panggil dua orang Tuhan berbilang. Tak boleh. Kita saat ni tu kita iktikad, kita keyakinan kitanya Allah Ta'ala ni satu saja. Jadi kalau kita kata dua Tuhan yang berbilang, yang bercerai, maksudnya satu Tuhan A, satu Tuhan B. Tak boleh. Ataupun berbilang yang berhubung. Berbilang yang berhubung ni lah yang mana orang duk kata Tuhan ni besar. Tuhan ni dia tidak besar, tidak kecil. Hak kita kata Allahu Akbar tu bukan besar pada jisim, kerana Allah Ta'ala bukan berjisim. Baik, mereka yang berpegang kata Tuhan ni berjisim, patut ukurannya besar, seperti mana besarnya arah, maka Tuhan hak datang arah pun besar juga. Kalau kita faham begitu, menunjukkan Tuhan saat ni tu orang panggil berbilai-bilai. Dia tidak satu, sebab dia panggil berbilai-bilai jenis muttasil. Muttasil ni maksudnya satu juzuk yang mana berhimpun padanya jirim-jirim yang lain. Berhubung jirim-jirim itu ia jadi jisim. Supaya kita kata sehelai ketah. Sehelai ketah ni kita boleh koyok dua, koyok tiga, kita boleh bahagikan. Tu dia tak panggil satu. Jadi kalau berlaku kita ia panggil kam muttasil, bilangan yang berhubung pada zat. Itu mustahil juga. Dan esa pada sifat. Jadi hak kita kata wahdaniyah tu bukan pada zat saja, pada sifat, pada af'al, tiga benda. Ni. Supaya dalam ayat Quran sebut qul huwallahu ahad, katakanlah Tuhan tu satu. Satu bagaimana? Satu pada zat, satu pada sifat dan satu pada perbuatan. Dan esa segala sifatnya sifat Allah. Ni pun sama menafikan kam muttasil dan kam mufasil. Maksud kata tak ada sifat lain hak serupa dengan sifat Allah. Itu satu. Yang kedua, sifat Allah Ta'ala tu ada saja. Jadi kalau sifat Allah Ta'ala tu ada satu saja, bagaimana kita kata ada 20 sifat hak kita nak belajar ni? Jangan salah faham. Maksud kata 20 sifat hak kita belajar ni, hak tu tak menafikan satu pada sifat. Kenapa? Kerana maksud satu pada sifat tu dengan makna tiap-tiap sifat Allah satu-satu sahaja. Supaya kudrat, iradat, ilmu satu sahaja. Kudrat satu, iradat satu. Maksudnya kudrat Tuhan tu tak jadi dua, tiga. Kalau perlu dua, tiga je lemah lah. Jadi maksud kata kudrat Tuhan ni satu, iradat Tuhan ni satu. Itu maksud kata satu pada sifat yang menafikan kam muttasil. Dan esa segala af'alnya. Af'al ni perbuatan Allah. Perbuatan ni sama ada kam muttasil, kam mufasil juga. Dengan maknanya tidak ada Tuhan yang bersekutu pada melakukan sesuatu benda. Contoh Allah Ta'ala nak buat bumi ni, Allah Ta'ala tak sekutu dengan perbuatan Tuhan hak lain. Supaya Allah Ta'ala nak wisihat kita daripada penyakit. Bukannya Allah Ta'ala wisihat saat ni tu kena ada ubat. Tak, ubat ni hanya sebab. Dan ubat ni dia tak beri kesan pun. Bukan kata kesan 100% pun tak, malah kesan pada 50% di ubat, 50% di Tuhan pun tak juga. Lepas tu ubat ni hanyalah asbab usaha kita. Tuhan sebut usaha. Tetapi yang memberi kesan bagi sembuh kita bukan ubat. Lepas tu siapa dia memberi kesan pada sembuh kita? Hanyalah Allah. Allah saja hak dapat memberikan kita sembuh, dan Allah Ta'ala sajalah yang memberikan kita jadi sakit. Tak ada benda lain. Lepas tu kita kata sebab faktor pemakanan jadi sakit, itu hanya asbab musabab.
Kita kena yakin dalam ilmu tauhid ni tidak ada benda dapat memberi manfaat, tidak ada benda yang dapat memberi mudarat kecuali Allah Ta'ala saja. Gitu. Dan esa segala af'alnya af'al Allah Ta'ala. Tak ada bersekutu dengan perbuatan yang lain. Maka adalah makna wahdaniyah itu dua perkara. Makna wahdaniyah ni ada dua. Pertamanya, tiada ia Allah bersusun pada zat. Tu tiada ayat dah. Dia tafsir pula sini. Jadi kita hurah dah kata satu pada zat, satu pada af'al, satu pada sifat, kita dah hurah dah lebih kurang. Jadi af'al pun samalah. Tidak ada orang yang bersekutu dengan Tuhan nak memberi kesan pada satu benda. Itu sah. Dan keduanya, tidak ada benda yang lain dapat memberi kesan selain daripada Allah Ta'ala. Yang memberi kesan hanya Allah Ta'ala. Supaya kita akak caku nak buat lubang. Kita usaha angkat, yang beri angkatnya Allah Ta'ala. Jadi terangkat tu Allah. Bukan usaha di kita memberi kesan jadi terangkat caku saat ni, tidak. Maka adalah makna wahdaniyah itu dua perkara. Makna wahdaniyah itu dua perkara. Pertamanya mana? Tiada ia Allah bersusun pada zatnya itu dengan beberapa jauhar. Jauhar ni maksudnya jirim lah. Zat Allah Ta'ala tu tak berhipung pada zat Allah Ta'ala tu dua jirim, dua jauhar. Hanya zat Allah Ta'ala tu satu sahaja. Tidak berhipung daripada himpunan, maka jadi satu zat, tidak. Supaya kita ni berhipung jauhar-jauhar, berhipung jiring-jiring, maka jadinya jising. Hak tak berhipung tu, kalau kita kata gak jauhar firik tu, benda hak paling kecil, tak boleh nak belah, tak boleh nak bahagi. Benda tu lah hak orang panggil, kita panggil dengan tidak berbelah bahaginya. Allah Ta'ala, kalau gitu Allah Ta'ala ni kecil halus ke? Tidak juga. Bukan makna begitu. Kerana Allah Ta'ala tidak berbentuk. Tiada ia Allah bersusun pada zatnya itu dengan beberapa jauhar, seperti bersusun-susun dengan daging. Supaya kita ni bersusun daging dan darah dan urat. Allah Ta'ala tidak begitu. Allah Ta'ala bukan bersusun daripada daging, daripada darah, urat dan tulang, tidak. Dan lainnya. Ini orang panggil menafikan apa tadi? Kam muttasil pada zat Allah Ta'ala. Menafikan berbilang-bilang pada satu zat. Kedua, tiada berbilang. Tu makna bagi kata wahdaniyah pada zat ni, menafikan kam muttasil, dan yang keduanya menafikan kam mufasil. Bagaimana? Tiada berbilang pada ketuhanannya Allah. Maksudnya Tuhan saja Tuhan. Allah Ta'ala saja Tuhan. Tak ada Tuhan lain yang bersifat dengan ketuhanan selain daripada Allah. Tiada berbilang pada ketuhanannya Allah. Seperti mana? Seperti ada Tuhan yang lain daripada Allah Ta'ala. Tak boleh. Sebab itulah pada masalah Dajjal yang akan datang duk mengaku sebagai Tuhan ke apa semua, maka kita ni kena reti sifat ketuhanan. Sebab tu kata gurunya, orang yang tak kenal Tuhan je mari duk beriman kepada Dajjal. Orang yang betul-betul kenal ke Tuhan, makrifat ke Tuhan, dia tak mengaku Dajjal tu Tuhan. Sebab apa? Sebab dia kenal dah ciri-ciri ketuhanannya. Jadi hak sekarang di kita ni banyak orang duk belajar tentang Dajjal. Dajjal tu begini, mata dia, rambut dia. Ada kata Dajjal ni supaya Nabi pun ada. Jadi maksudnya ikutlah, nak ayat kata orang kita ni banyak duk belajar ciri-ciri Dajjal. Sedek dalam agama kita tak ada lah tuntutan taklih atas kita nak kenal sebutir-sebutir Dajjal ni dah. Hanya kita imani kata bila berlakunya dekat dengan kiamat tu berlakunya keluarnya Dajjal dan sebagainya. Turunnya Imam Mahdi, Nabi Isa alaihissalam. Wajib kodok kita nak tahu secara detail keadaan sifat-sifat Dajjal. Tak ada kewajipan. Ada kewajipan tekanan di atas kita hanyalah mengenal ke Allah Ta'ala. Tu. Jadi kita ni tak mendahulu ke benda hak sepatut kita tahu.
Dan mustahil pada Allah Ta'ala. Itu jadi kecelaruan di masyarakat kita zaman ni gitulah. Benda hak orang tak suruh ambil cakna, dia pergi ambil cakna lebih-lebih. Nak tahu tak ada masalah, bukan satu benda hak ditegur syarak. Moga bagi tu ada nas dan sebagainya. Cuma jangan kita sampai tak mengendah ke bagi hak fardu ain ni. Dan mustahil pada Allah Ta'ala itu sesabak zat yang satu saat ni. Dan mustahil pada Allah Ta'ala itu, mustahil pada akal ni, mala yatasawwaru fil akli wujuduhu, barang yang akal tak boleh nak terima benda tu ada. Pada Allah Ta'ala itu bersusun-susun pada zatnya dan berbilang-bilang. Mana zat ni? Mustahil pada Allah Ta'ala itu bersusun-susun pada zatnya. Itu samalah tu kamuttasil. Bersusun-susun pada zat dia dan berbilang-bilang pada ketuhanannya. Apa nama ni? Munfasil. Syahdan. Adapun 6 sifat ini sesat tu. Adapun 6 sifat ini mana? Daripada awal wujud, qidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu bi nafsih, wahdaniyah. Adapun 6 sifat ini, pertama itu dipanggilkan dengan sifat nafsiyah. Hak pertama saat ni mana? Sifat wujud. Sifat wujud ni orang panggil sifat nafsiyah. Namanya ulama letak nak mudah kenal. Supaya ulama tajwid letak nama izhar ikhfa gapo tu lah. Dia ahli dalam bidang tu gak dia letak nama nak suruh mudah orang faham, nak mudah untuk dipelajari. Jangan pula ahli tanya mari mana nas hok kata wujud ni sifat nafsiyah, patu hok ni salbiyah ma'ani maknawiyah. Sudah kerja. Dia tak faham. Banyak orang sekarang ni tak faham. Dia tak tanya nah semata-mata. Kalau nak tanya nas, kita tanya nas berkaitan dengan orang duk letak ilmu tajwid tu lah. Mari mana orang letak nama izhar ikhfa ni? Tak tanya pula. Lepas tu hak demo duk tanyanya ni, hak dalam ilmu tauhid, ilmu syariat. Ni demo tanya sehabis-habis nak tanya. Tanya bukan nak tahu jawapan, tanya nak kata perkara itu salah. Ni masalah masyarakat kita. Ni. Tu kita tanya dalam ilmu tajwid tu, mari mana nama-nama ni, istilah-istilah tu. Mari mana nas? Ada tanya? Tak tanya. Sebab apa? Sebab dia tak balah dengan ilmu tu. Ilmu tauhid ni dia balah, tak tahu apa dia balah. Mungkin sebab susah sangat dia balah lah. Tu apa? Nak tanya hak ni, kita tanya hak tu etek lah, ilmu tajwid tu. Lepas tu nak tanya ilmu tajwid, tanya etek ilmu hadis yang awak dak belajar tu. Mari mana kata sahihnya, maudhu'nya, dhaifnya, hasil li ghairihinya, dhaif jiddannya. Sedap sebuti. Mari mana sebut nas mana hak Nabi mari dak terang mana tu. Nabi mari dak kata aku kecek ni, hadis ni namanya hadis sahih. Aku kecek ni hadis dhaif ni. Adakah begitu? Mana ada. Lepas tu siapa dia mari letak? Ulama dalam bidang dia mari letak. Jadi bila kita mengaji sebuti-sebuti, kita faham. Rupa-rupanya orang duk kecek sedap-sedap saat ni tu, orang jahil. Kita ingat kata dia orang alim sebab cara dia kecek tu sedap. Masyarakat kita ni pun sedap duk kecek. Jawab bab hukum gitu gak tanya, mana hadis. Orang buat mari hadis dia tanya, sahih ke tak? Sahih hadis ni pun di antara ahli ulama ni ada berkhilaf lagi. Nak letak hasan ke, nak letak dhaif ke, dia berkhilaf sama-sama dia. Sebab itulah orang hok dak kata hadis ni dhaif jiddan, cuba tanya dia. Tak ada ulama dak hok kata hadis ni duk tahap dhaif saja. Tak ada ulama ke hok kata hadis ni tahap asal saja. Cuba tanya. Sebab banyak ke orang lain ni dia ambil pendapat tu ialah pendapat ulama, kita tak nafikan. Tetapi dalam masa yang sama dia menolak ke pendapat ulama hak lain yang mengakui kata hadis tu tak sampai tahap maudhu'. Tapi dia gidak jaja kau kata hadis ni palsu. Orang masyarakat pun dia puyak pula ulama ni kata. Padahal dia tahu sangat ada ulama lain dok kata hadis ni tak sampai tahap palsu, dia tak sinak ayat tu. Ini orang panggil tak amanah dalam ilmu. Tu banyak kita tengok. Orang dok mengajar bab bidah hadis. Dia nak ngajar bidah hadis dah, sepatut dia
maksudnya kepada masyarakat sepatutnya dia orang panggil menetralkan itu orang ilmu. Tapi tak dia menambahkan virus di kalangan masyarakat jadi bala. Sepatutnya kalau dia tahu amalan masyarakat ni gini, dia kena akui ada hadis ni, ada ulama kata hadis ni boleh diberdalilkan, tak atas dasar fadail saja ke dan sebagainya. Tapi ada juga ulama yang membangkit kata hadis ni tak boleh nak pakai, palsu dan sebagainya. Itu baru neutral. Dia bui orang panggil cukup lekat. Ni dia bui hak dia nafsu dia saja. Jadi benda tu lah hak orang panggil tidak amanahnya pada ilmu. Janganlah masyarakat terkeliru dengan setengah-setengah orang kecek, mana nas, mana siapa aja duduk bagi nafsiyah salbiyah dan sebagainya. Dia bidai ni ada ahli dia berlaku. Baik, sifat nafsiyah namanya iaitu apa nafsiyah? Iaitu satu saja. Ini sifat wujud. Sifat ada. Apa panggil nafsiyah? Sebab wujud tu diri adanya Allah. Kerana tu dipanggil nafsiyah. Nafsiyah ni maksudnya nisbah kena pada diri adanya Allah Ta'ala itu sendiri. Sebab tu bila kita mengaji kitab-kitab besar sikit dia bahas lebih ladai lah. Dia kira ni ada pendapat ulama yang tak mengira wujud tu sebagai sifat atas dasar faktor saat ni lah. Sebab dia kena pada diri zat Allah Ta'ala dah. Sifat ni benda ada pada sesuatu benda. Jadi kalau wujud tu Allah tu kena pada wujud dah, jadi dia tak kira sebagai sifat. Tak apalah, kita biar reti dulu. Ada namanya sifat nafsiyah. Kita reti asas dulu. Dan yang 5 kemudian itu sifat salbiyah. Namanya sifat yang kita faham dengan menafikan sesuatu benda yang tidak layak bagi Allah. Itu sifat salbiyah. Kita faham dengan cara menafikan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Supaya kita ayat kemarin lah. Kidam, sedia. Kita faham apa maksud sedia. Sedia maksudnya menafikan baharu bagi Allah. Itu sedia. Jadi sifat salbiyah ni bukan sifat hak jenis ada di Allah. Bukan jenis orang panggil wujudi. Bahkan dia benda amrun adami, benda hak tak ada di Allah. Maksud katanya tidak sedia Allah. Itu benda yang tidak ada bagi Allah Ta'ala. Sebab kita faham kidam saat itu dengan menafikan barang yang tidak layak bagi Allah. Adapun wujud saat ni tu amrun iktibari, hak benda kita faham saja. Supaya saya ni ada. Sifat saya sifat yang ada. Saya ni bersifat dengan ada. Ada tu sendiri kita faham saja. Bukan benda boleh tunjuk. Benda yang ada pada zihin, pada fikiran, pemahaman kita yang tidak ada pada kharij, tidak ada pada luar dia. Benda hak tak didapati oleh panca indera. Itu maksud kata yang tidak dapat oleh pada kharij. Kemudian daripada itu, wajib bagi jadi satu namanya nafsiyah wujud. Yang 5 kemudian itu kidam baqa mukhalafah qiyamuhu bi nafsih wahdaniyah ni dipanggil dengan salbiyah. Kita faham melalui menafikan sesuatu benda yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Baik, selesai itu. Kemudian daripada itu, daripada sifat nafsiyah dan salbiyah ni, wajib baginya bagi hak Ta'ala 7 sifat yang dinamai akan 7 sifat ni sifat ma'ani. Ulama letak tu nak mudah kita faham lah. Letak bukan tak saja nama tu. Dia memaknai dah. Bagi sifat-sifat tadi. Kalau kata nafsiyah, faham dah dengan diri ada Allah. Salbiyah faham dah dengan menafi benda tak layak bagi Allah. Kalau kata ma'ani, benda hok ada di Allah Ta'ala. Jadi sifat ma'ani ni sifat yang ada pada Allah, yang mana kalau Tuhan nak bagi kita lihat, nak bagi kita dengar, nak bagi kita mendapat ke sifat saat ni, kita dapat.
Maksudnya seperti mana Nabi Musa AS, dia dapat mendengar kalamullah. Cuma di sana adalah berlaku khilaf, sama ada kalam hok qadim ke ataupun kalam hok baru tu, ada berlaku khilaf. Tak apalah, cuma kita ambil sependapat atas dasar kata Nabi Musa mendengarkan kalam Allah yang qadim, yang tidak ada huruf, yang tidak ada suara. Dengar lagu mana sediakan tak ada huruf, tak ada suara, tidak ada mula, tidak ada akhir. Tu dengar. Dengar itulah menunjukkan di atas kata kalam tu ada pada zat Allah Ta'ala, iaitu hayat. Ini yang pertama, sifat hayat. Artinya apa hayat? Hidup. Allah Ta'ala hidup dengan tiada bernyawa. Kita hidup dengan bernyawa. Allah Ta'ala hidup dengan tidak bernyawa, tidak dengan ruh. Dalam kitab setengah kata walaupun ruh yang qadim pun tak juga. Bapa Allah Ta'ala tidak hidup dengan ruh yang qadim? Sebab kalau Allah Ta'ala tu hidup dengan ruh yang qadim, membawa kepada berbilai pada zat. Lagu mana bawa pada berbilai pada zat? Sebab ruh ni satu benda hok dapat dicabut oleh malaikat. Ni dia cabut ruh zat ni gak, matilah orang zat ni. Jadi malaikat dia cabut ruh bila sampai waktu ajal dia. Jadi Allah Ta'ala ni tidak hidup dengan ruh, tidak hidup dengan nyawa, tidak hidup dengan bernafas dak. Lepas tu Allah Ta'ala hidup dengan sifat hayat yang ada pada dia. Allah Ta'ala hidup dengan sifat hayat. Allah Ta'ala melihat dengan sifat basar. Gitu. Baik, hayat artinya hidup. Jadi dalam setengah kitab ia terjemahlah dengan kata perhidup. Perhidup tu bukan makna Tuhan menghidupkan makhluk, tak. Perhidup ni terjemah setengah ulama bagi sifat hayat. Tujuan nak beza kesan daripada ada hidup di Allah Ta'ala dengan sifat tu sendiri. Samarah kehasilan daripada adanya sifat perhidup tu, ulama nak beza, maka diterjemah dengan perhidup. Kalau kita kata Allah Ta'ala hidup dengan hidup, tak ada beza. Allah Ta'ala hidup dengan sifat perhidup. Allah Ta'ala kuasa dengan sifat perkuasa. Jadi setengah-setengah ulama kita hak kedia tu, Allah yarham tuan guru pada untuk bakurah kita tu rahimahullah taala, ia terjemah dengan perhidup. Mula di dia tu terjemah dengan perhidup. Kalau kita tengok penawar Syekh Abdul Qadir pun sendiri dia terjemah dengan belaka berhidup. Sebab dia mari turut dengan cara Tok Guru saat ni. Hayat artinya hidup Allah Ta'ala dengan tiada bernyawa, dan mustahil ia Allah mati. Mati lawan bagi hayat. Lawan bagi hayat. Dan ilmu, lagi sifat bagi ma'ani. Dan ilmu artinya tahu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tahu dengan sifat pengetahuan, dengan sifat ilmu. Cuma ilmu Allah Ta'ala ni kita kena pegang mula. Ilmu Allah Ta'ala ni orang panggil tagange ataupun takluk dia kepada semua benda. Maksudnya Allah Ta'ala tahu semua perkara. Allah Ta'ala tahu benda hak mustahil, Allah Ta'ala tahu benda hak harus, Allah Ta'ala tahu benda yang wajib. Benda yang mustahil mana? Seperti sekutu bagi Allah. Benda yang harus seperti kita ni lah benda yang harus. Benda yang wajib seperti zat Allah, sifat Allah. Jadi Allah Ta'ala tahu semua perkara. Walaupun perkara tu tidak ada kesudahan, Tuhan tahu. Supaya hidupnya kita dalam syurga. Amin. Tidak ada kesudahan. Siapa hak je buat hidup kita tak ada kesudahan dalam syurga? Allah Ta'ala. Atas muka dunia ada kesudahan, akhirat tak ada kesudahan. Siapa je buat? Allah. Lepas tu boleh kau kita kata Allah Ta'ala hak buat kita hidup dengan tidak ada kesudahan, Tuhan tak tahu? Tak kena gitu. Allah Ta'ala tahulah. Walaupun benda tu tidak ada tidak ada akhir penghujung bagi ada dia. Kalau gitu gak jadi bakok, jadi sifat Tuhan juga kekal lah. Kekal kita dalam syurga tu orang panggil aridi. Beza dengan Allah zati.
Zati ni maksudnya diri Allah Ta'ala tu diri hak kekal. Adapun kita ni kekal disebabkan Allah Ta'ala nak bagi kekal. Kalau Allah Ta'ala tak bagi kekal, tak kekal juga. Jadi biar beza. Biar beza hak mana, lagu mana sifat Allah, lagu mana sifat makhluk. Sama juga bila berlakunya kiamat. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekal binasa, habis semua perkara. Tapi di sana ada yang dikecualikan. Dalam hadis Nabi SAW sebut 10 perkara yang tidak binasa. Di antaranya syurga, neraka. Ada dah sekarang. Mu'tazilah dia pergi syurga neraka tak ada lagi. Kita pergi ada dah syurga neraka dengan nas-nasnya jelas. Allah Ta'ala kata kami sedia ke bagi orang beriman, sedia ke bagi orang yang kalau neraka orang yang berdosa, orang yang kufur. Itu jelas. Jadi bila berlaku kiamat, syurga neraka ni tidak akan binasa. Lepas tu sama dengan sifat Allah. Tak. Kerana tak binasa tu kerana Allah Ta'ala hak tak benda tu binasa. Artinya hidup Allah Ta'ala dengan tiada bernyawa. Ilmu artinya tahu Allah Ta'ala. Ilmu artinya pengetahuan. Dan mustahil ia Allah bebal, bodoh. Bebal, bodoh. Artinya apa maksud bebal saat ni? Tiada mengetahui akan kelakuan barang sesuatu. Hak sekarang nak berlaku kita Covid ni, Tuhan tak tahu kau? Tahu. Apa tak tahunya? Sebab kita nak kecek nisbah akidah ni. Nisbah akidah. Covid nak kena kita ni Tuhan hak buatnya. Nisbah akidah, nisbah nak sehat, kita nak kecek kedai kopi tak boleh kecek benda buruk pada Allah. Itu nisbah adab kita dengan Allah. Kita tak nak sandar benda buruk tu pada Allah. Tu cara beradab. Tetapi cara pegangnya, kita kena yakini tak ada benda pun yang berlaku di atas muka dunia kecuali benda saat ni tu kehendak dan dilakukan oleh Allah Ta'ala. Sebab tu rosak pegangan seseorang bila berpegang seperti mana Mu'tazilah, dia pegang kata kita nak buat jahat ni kita sendiri, tak ada kena mengena dengan Allah. Hak nak buat baik je ada kena mengena Allah. Tu dia orang panggil, kalau kita tengok nisbah perkara nampak berjuruh lah pegangan begitu. Tetapi kalau kita pandai lebih jauh, membawa kepada Tuhan ni lemah, dia tak boleh jadi Tuhan. Sebab apa? Sebab ada satu perkara yang boleh bergerak, yang boleh mentadbirkan diri sendiri, seperti orang nak buat maksiat tanpa keizinan, tanpa kehendak, tanpa kehendak dan tanpa perbuatan daripada Allah. Jadi ada benda lain yang berkuasa sama dengan kuasa Allah, iaitu dapat memberi kesan. Itu rosak akidah gitu. Jadi kalau kita tak belajar dalam ilmu tauhid ni, mungkin saja nak berlaku benda ni. Sebab tu kadang-kadang ada tempat-tempat kita pergi baca kitab ni, terutama pada pelajar-pelajar sekolah agama, mereka akan bertanya benda ni. Bapa bertanya bapa, seolah mereka pelik. Lagu mana kita kata Allah Ta'ala yang melakukan benda jahat pada akidah. Hak baik pun Tuhan, hak jahat pun Tuhan. Bagaimana kita boleh kata begitu? Tak adalah, kita kena imani secara begitulah. Sebab Allah Ta'ala saja berkuasa, tak ada orang lain berkuasa. Fir'aun tak berkuasa, Haman tak berkuasa, mereka Israel tak berkuasa. Hak apa hak mereka tindak tanduk mereka tu, hak tu kehendak dan perbuatan Allah. Tapi reda ke tak? Tuhan suka ke tak? Tuhan tak suka, Tuhan tegah dah. Buat zalim, duk bunuh orang ni, Tuhan tegah awal dah. Supaya Fir'aun tu Tuhan tegah dah. Jadi perbuatan Fir'aun tu Tuhan tak reda, cuma Tuhan kehendak. Ya beza, kehendak dengan reda dia bukan lazim. Bila kata dah Tuhan kehendak, hak tu dia reda, boleh tentu. Tu kita kena faham. Kita ni apa hak kita kehendak tu lah hak kita redanya. Kita faham gitu. Dia Allah Ta'ala tak boleh nak kata bila Tuhan kehendak gitu tentu Tuhan reda gitu. Tidak. Tuhan tak reda pada benda yang zalim. Tapi berlaku kehendak Allah. Dia panggil iradat Allah dan kudrah, kesan daripada perbuatan Allah. Tu kita nak faham ke masyarakat ni susah juga. Bukan barang mudah ilmu tauhid ni. Lepas tu tak ramai orang nak mendalami. Tak ramai orang nak mendalami, tak ramai orang nak beroyak. Bapa tak ramai orang nak beroyak? Sebab tak ramai nak tahu betul.
Ni mungkin ilmu lain boleh pergi beroyak sikit sebanyak, ilmu tauhid tak berani nak beroyak. Tak berani nak beroyak kerana benda tu akidah kita kena betul masyarakat. Kalau ada masyarakat pegangnya dia rosak, pegangnya dia selain daripada hak kita pegang ni, daripada hak ulama dok ajar ni, daripada Nabi SAW ni, maka rosak pegangnya dia. Benda tu hak besarnya. Kita tak balah gini, apa akidah rosak? Tak pandai. Tak pandai kita nak bawa benda kebenaran, akidah kita tak betul. Sebab tu mula-mula sekali kita tengok orang-orang penjual asyik abana ke apa semua, dia kecek usul isyarin dia benda asas kali apa? Akidah tu kena betul. Nak bawa agama lagu mana kalau akidah tak betul? Tapi orang nak bawa agama pun ada juga tak mengaji bahagian akidah. Tu pelik tu kita kena betul. Bukan kata kalau gitu demo tak bawa agama lah, demo tak reti. Tak, kita kena betul. Jadi orang yang tak reti ni, dia nak dakwah, jangan kita tegah demo berdakwah. Isu sehari dua ni duk cecok nyanyilah ke dia. Buayak molek, demo nak dakwah lah, tapi dakwah biar kena dengan apa kehendak agama. Kena buayak molek lah. Ya bahasa dia lah, orang ni dia jadi musuh bagi benda hak dia jahil. Dia tak tahu arti jadi musuh hak tu. Kita hak reti kita kena beroyak ke dia. Baik, sesat situ. Ilmu Tuhan tahu belaka, mustahil Tuhan ni bebas, tak tahu, ataupun didahului oleh tak tahu. Sekarang tahu tapi dulu tak tahu, mustahil juga. Ataupun Tuhan tahu secara orang panggil tidak tafsil. Allah Taala tahu secara umum saja. Mustahil. Supaya kita kata Tuhan tahu sekilo gula, berapa butir biji gula dalam sekilo gula, Tuhan tak tahu. Itu mustahil. Itu di antara pegangan puak Mu'tazilah. Yang mana pegangan ni katanya ulama boleh merosakkan akidah. Sebab apa? Sebab membawa pada jahil Allah Ta'ala. Jahil tak boleh jadi Tuhan lah. Macam mana Tuhan tak tahu sedekah gula ada sekilo tu Allah Ta'ala duk ciptanya. Nampak yang usaha di makhluknya duduk buat proses gitu gini. Hakikatnya Allah Ta'ala ada cipta. Allah Ta'ala hak dia hasil. Dalilnya mana? Dalilnya kita nak usaha sesuatu. Kadang-kadang ada yang kita usahakan tak jadi. Itu menunjukkan kata bukan kita yang memberi hasil. Kalau kita memberi hasil, tiap-tiap apa kita usaha tentu berlaku. Supaya doktor nak selamatkan orang, ada saja orang tak dapat diselamatkan. Walaupun dengan pelbagai cara dah dia buat. Itu menunjukkan menyelamatkan orang itu usaha daripada dia, boleh nisbah pada dia, tapi hakikat sebenarnya yang memberi selamat ke pesakit saning bukan doktor tapi Allah. Sebab itulah orang pertama kita nak syukur, zat pertama kita syukur ialah Allah. Terima kasih, alhamdulillah, barulah terima kasih ke doktor. Nampak Tuhan dulu dia nak nampak orang ni. Orang buat baik kau kita ni, kita nampak saja dia buat baik. Hakikat Allah Ta'ala meletakkan pada hati dia ni nak buat baik kau kita, bukan orang. Dia nampak kita, nampak banyak lagi orang lain susah, apa yang tak bagi orang lain, apa bagi kita. Itu dia kata bukan hak daripada dia. Hakikatnya daripada Allah, cuma Allah Ta'ala nak buat melalui dia saja. Terima kasih tu terima kasihlah ke dia, tapi kena nampak Allah dulu. Alhamdulillah. Barulah thank you ke orang saat ni. Ni cara kita mengaji ilmu tauhid. Mengaji ilmu tauhid ni bukan nak balah ke orang dak. Mengaji ilmu tauhid ni nak betul kita, nak betul orang lain, dia nak nampak hakikat sebenar diri kita ni. Sebab tu mengaji ilmu tauhid inilah asas bagi nak naik kepada ilmu tasawuf yang lebih tinggi. Setengah kita mengaji ilmu tasawuf tinggi-tinggi, tak saya nak mengaji ilmu tauhid yang asas, menyebabkan dia tidak ada asas, hidup naik tinggi-tinggi, jatuh belebung lah dia. Sebab tu tok guru yang marah. Tak. Apatah lagi kata belajar duk main zikir saja. Zikir ni sunat, belajar ni wajib. Ada ambil tarekat ngaji dak. Ni penuh. Allah ya rahim babasi rahimahullah dulu marah sangat. Banyak berlaku di kalangan masyarakat tu ambil zikir tarekat beramal, mengaji dak.
Tak boleh begitu. Ya, kita kena buat jalan atas asbab kita ni. Hak Tuhan nak boleh, tak berzikir, tak mengaji pun boleh. Tuhan nak kita reti. Tapi kita kena berjalan atas asbab. Supaya kita cari kerja lah, kita cari makan lah, kita berjalan atas asbab. Jangan jadi po jabariah duduk rumah kat Tuhan belaka. Tak boleh begitu. Kena ada usaha. Kena ada sunnatullah tu. Kena ada jalan dia. Baik, kudrah dan kudrah. Ringkas-ringkas ni. Nak didalami ilmu tauhid ni, didalami dalam bidang dia lah. Kitab dia. Hak ni kita nak lalui saja, nak pergi kepada ilmu fiqh. Kudrah artinya kuasa. Yakni Allah Ta'ala kuasa dengan sifat berkuasa. Ni. Kuasa tu samarah, kesal daripada ada sifat tu lah, maka Tuhan tu berkuasa. Kuasa ni lah takluk dianya taksir. Taksir ni hak beri kesal. Jadi kita dah ada semua-semua ni kesal daripada Allah yang bersifat kudrah. Daripada Allah yang bersifat dengan kudrah, bukan daripada kudrah Allah. Salah sikit tak boleh dah tu. Kalau kita kata kita ni ada siapa buat, kudrah Allah Ta'ala buat kita, tak kena. Hak kenanya Allah Ta'ala yang bersifat kudrah lah yang membuatkan kita. Supaya kita kata perabot. Siapa buat perabot? Tukar perabot lah. Bukan ring kuasa kepandaian di tukar perabot, hak buat perabot dak. Tukar perabot hak bersifat dengan kepandaian, hak buat perabot. Tu ni. Tu sikit saja tu ya salah, nak jadi tak kena banyak. Kudrah. Kudrah kijai dianya taksib, memberi kesal. Memberi kesal hanya kepada bahagian benda yang harus. Benda mustahil jangan dok tanya, boleh ke dak Tuhan nak buat anak, jangan dok tanya. Sebab kijai kudrah hanya bahagian dianya, tagangan dianya hanya bahagian benda yang harus, bukan benda mustahil, bukan benda wajib. Kudrah artinya kuasa, ia Allah, dan mustahil, ia Allah lemah. Seperti menjadikan sesuatu daripada alam ini. Itu ni. Kuasa Allah Ta'ala. Tapi kuasa Allah Ta'ala pun dia berbetul dengan iradat. Bukan kuasa dengan tak ada kehendak dak. Tuhan kehendak nak buat tu, Tuhan buatnya. Dia tak kena buat bagi tak kehendak. Kalau buat sesuatu benda tidak dikehendak, hak tu bukannya orang panggil kuasa. Hak tu menunjuk pada lemah. Supaya kita ni, kita tak si nak kelip mata, tapi terkelip juga. Itu lemah kita. Jadi Tuhan buat benda ni hak dia kehendak. Jadi apa saja berlaku di atas muka dunia ni perbuatan Allah dan melalui kehendak Allah. Dengan kebijaksanaan Tuhan. Jadi nak nanyalah, dak apa Tuhan tak bagi kemenangan pada Islam dan sebagainya. Tu. Jawab mudah, kerana Tuhan nak beri ganjaran besar bagi orang syuhada, ganjaran besar bagi kita duk tolong orang-orang di sana dan sebagainya. Dia kalau dalam cerita ni anak tahu mudah kita nak ayat kata kita nak ayat contoh mudahnya, dalam cerita ada orang hero belaka, tak ada penjahat. Jadi hero, jadi bagus belaka. Dia tak jadi cerita. Jalan cerita hak sedap ni, gini. Ya ada warna-warni dia. Bapa hak ni hitam, hak ni putih sepuh, hak ni putih kemerahan dan sebagainya. Warna-warni dia. Warna-warni kehidupan. Baru nama kehidupan. Nak senang sokmo, hak tu syurga. Susah sokmo, hak tu neraka. Senang susah ni lah orang panggil kehidupan. Senang syukur, susah sabar. Tu baru sedap. Sedap pun kena ok lah weh. Po PKP ni. Kena ok lah. Dia panggil ok teheh ke. Usaha ke bagi sabar. Nampak, biar kita nampak benda ni ada kebaikan. Kita sangka baik bagi Allah, jangan sangka buruk bagi Allah. Dan iradat, kita habis sikit. Dan iradat artinya berkehendak Allah Ta'ala. Berkehendak bukan maksud Tuhan kehendak ke makhluk, tapi maksudnya Tuhan buat sesuatu dengan keadaan dia tu kehendak nak buat.
Jadi lawan dianya dan mustahil ia ya Allah tiada berkehendak. Tiada berkehendak ni dengan makna dipaksa, terlupa, terlalai. Supaya kita goreng ikan ke, kita buat apa-apa benda, kadang-kadang terlupa, terlalai. Macam-macam. Ada apa Allah tak? Tuhan buat sesuatu memang dia kehendak. Bapa orang ni OKU. Tuhan salah buat ke? Tak, tu kehendak Tuhan. Patut apa Tuhan buat ni OKU, hak ni tak OKU. Jangan tanya. Ni, hak Tuhan buat tu kita kena nampak comel belaka. Ada hikmah belaka. Ni. Lepas tu kalau kita nak pergi teruk juga, dah apa? Ada hikmah lah mana? Nak pergi kita hak comel tak ada kurang ni rasa bersyukur. Dah, rasa bersyukur. Tengok demo kurang, kita ada cukup molek, alhamdulillah. Sebab tu cara nak dapat syukur, jangan tengok orang atas, tengok orang bawah. Tengok orang atas pas bila tak syukur. Tak tengok orang bawah lah, mari rasa syukur. Dengan kita duk syukur nikmat Allah lah, mari rasa cukup dengan hak ada ni. Nampak ni. Duk banding kita dalam rumah dengan demo duk hospital, oh baik kita duk rumah lah. Orang duk hospital banding pula dengan duk hospital dengan duk ICU, oh baik duk hospital biasa-biasalah. Cuba banding dengan orang hak teruk, baru dapat syukur. Jangan banyak nanya hak Tuhan buat ni, dia banyak nanya. Kita hak akan lagi akan tanya dengan apa hak kita buat ni. Iradat artinya kehendak Allah Ta'ala dan mustahil ya Allah tiada berkehendak. Ya kadang-kadang minda kita, pemikiran kita ni tak sapa. Tengok orang tua duk marah anak paksa mengaji. Budak-budak dia tak nampak dengan fikir dia hak ada di dia hak sikit tu, nak bani orang tua tu dia tak nampak lagi akan datang. Orang tua suruh ngaji sebab apa? Ni kesal dia begini-gini. Jadi kerana tu budak-budak dia tak faham apa lah orang tua duk marah dia suruh mengaji. Ni padahal ni kalau dia jadi orang tua pas ni pun dia akan tahu itulah hakikatnya. Supaya kita hamba dengan Tuhan ni lah. Apa tu? Jadi kita ni pemikiran kita ni rendah. Rendah tak sapa dengan ilmu Allah Ta'ala saat ni. Supaya mudah dalam ni enggak orang dok kata ke doktor lah. Nak apa nak guna cocok dan sebagainya. Tu dah kita contoh semua tu. Hak tu keilmuan dia lebih daripada kita. Kita tak payah konsep urusan dia lah. Supaya orang noh getah. Dok demo kata apa tak pergi noh juga. Ujian-ujian pergilah noh ke. Kita ni tak ngerti ilmu menoreh, ilmu jalan ikan, ilmu kot ilmu tak ada di kita. Jadi kita ikut orang yang reti lah. Tu ni baru kena. Ni banyak di kalangan kita masyarakat learning ni. Habis semua benda kita nak jadi. Tok peti kita nak jadi, doktor pun kita nak jadi, menteri pun kita nak jadi habis semua benda. Tak kenal lah tu. Tak kenal. Dan sama artinya mendengar Allah Ta'ala dan mustahil ia Allah tuli. Mendengar Allah Ta'ala, mendengar dengan sifat pendengar. Kena berhenti lah tu. Hak mana kehasilan, hak mana hak sifat. Sebab Tuhan ni ada sifat samud lah. Tuhan mendengar. Lepas tu Tuhan mendengar tidak menggunakan alat. Kita ni mendengar dengan sifat pendengar yang ada pada gegendang kita. Dia guna alat. Allah Ta'ala tak guna alat. Allah Ta'ala mendengar dengan sifat pendengar yang ada pada zat Allah. Mu'tazilah dia kata Tuhan dengar tapi dengan zat, tak ada sifat. Ni pegangan Mu'tazilah ni fasik, dia tak jadi pada kafir lagi. Tu kata kena mengaji. Pegangan kita ni tak mana pegangan kita. Tak mengaji nak tak manalah pegangan. Tak bawa pada kupu lagi, tak apa lagi. Tapi duduk di fasik tu teruk dah. Dak fasik ni enggak buat dosa lah. Orang duk curi ke, orang duk mengopak ke, tak sembahyang, fasik lah tu. Wajib bagi taubat. Ni. Lepas tu duk sedar dengan fasik begitu datang muka dunia. Malu. Tu kena mengaji, kena dalami. Ya, orang panggil ilmu tauhid ni banyak-banyak. Lepas tu sedikit-sedikit, lepas tu jarang-jarang, lepas tu kadang-kadang. Apa? Ngaji tauhid lah. Mula kita ramai. Tengok sikit, duk mengaji lama sikit, kau tak ada. Ni, tak tahu apa. Padahal benda tu ilmu yang sangat penting. Tak ada susah. Tak susah kalau kita betul nak dapat.
Man jadda wajad. Ni tak ada mengaji lagi, susah dah. Ilmu ni susah, jangan duk mengaji ilmu susah. Memang tak boleh mengaji. Hak teruk lagi ilmu ni bid'ah. Tu teruk lagi. Tak sebab setengah-setengah orang tak boleh mengaji ilmu tauhid ni, tak ada asas dia daripada syarak, daripada nas nabi. Tanya dia sepatah gitu saat ni lah. Tajwid hak mengaji tu ada nas daripada nabi juga kau. Tanya begitu Dia orang ni kadang-kadang tak boleh dengar saja, kena tanya jawab pula. Basar artinya melihat Allah Ta'ala yang tiada dengan biji mata, tak guna alat lah. Allah Ta'ala melihat dengan sifat pelihat. Sifat pelihat itulah dia panggil basar. Hak kata innallaha sami'un basir. Sami'un basir tu mendengar dan melihat lah. Jadi kalau kata Tuhan tu mendengar melihat, boleh ke tak Tuhan nak mendengar melihat tanpa ada sifat pendengar dan pelihat? Tak boleh. Maka tu lazim bila kata Tuhan tu mendengar melihat, adanya sifat pelihat dan adanya sifat pendengar. Artinya melihat Allah Ta'ala yang tiada dengan biji mata, tak guna alat. Dan mustahil ya Allah buta. Buta ni sama ada tak melihat ataupun melihat dengan guna biji mata. Tu mustahil juga tu. Walaupun kata melihat, ya tak boleh. Ia bawa pada mustahil, bawa pada kurang bagi Allah. Satu lagi ni, kalam artinya berkata Allah Ta'ala. Ni bahasa kalam ni dia panjang. Dalam ilmu tauhid, di antara bahasa hak panjangnya bahasa sifat kalam. Bahkan kerana itulah ilmu tauhid saat ni dikatakan juga dengan ilmu kalam. Ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ilmu akidah, ilmu kalam. Kerana bahasa dia tu yang rumit. Berkata Allah Ta'ala, yakni Allah Ta'ala berkata dengan sifat perkata. Allah Ta'ala berkata dengan sifat perkata. Dengan apa yang hendak dikata, maka lahirlah huruf dan suara. Ya Musa, orang kata fakhna na'laik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Tu mana? Daripada kesal, daripada ada yang sifat kalam di Allah nah. Tapi hak tu bukan sifat kalam. Sifat kalam ni tak berhuruf, tak bersuara. Artinya berkata Allah Ta'ala yang tiada dengan lidah, tak guna alat. Allah Ta'ala berkata dengan sifat perkata lah. Dan tiada dengan berhuruf, tak ada huruf. Lepas tu ya Musa, ya ayyuhalladzina amanu. Tu bukan sifat kalam. Tu sifat bukan sifat kalam hak kita dak mengaji ni. Hak tu kesal daripada ada sifat kalam di Allah, maka adalah huruf dan suara saat ni. Lepas tu dikatakan kalamullah. Al-Quran kalamullah. Al-Quran apa nama ni? Al-Quran kalamullah ni. Hak ada huruf suara hak baru ni, hak tu bukan sifat kalam hak kita duk nisbah sekarang. Hak kita duk kecek sekarang ni kalam hak coding. Sebab itulah ulama dulu dia tak kata Al-Quran tu baru, sebab bimbang takut kesemaran Quran dengan makna kalam Allah yang coding. Bimbang takut masyarakat kesemaran. Membawa pada rasa akidah lah bila pergi kata kalam hak coding ni baru. Jadi Al-Quran ni ada hak makna dengan makna kita dak baca sekarang, ada makna dengan kalam Allah yang coding. Ni kena pergi pada bidang dia lah. Dan tiada dengan suara, dan tiada ia Allah diam daripada berkata-kata. Maksud katanya bisu, tak juga. Dan mustahil ia Allah kelu, tak berkata-kata, atau serupa kalamnya dengan yang baharu. Kalam Allah baharu mustahil. Kalam Tuhan ni mesti bersifat dengan qadim, sedia. Kemudian daripada itu sesalah sifat ma'ani hari ni. Kemudian daripada itu wajib baginya Allah hak Ta'ala 7 sifat pula yang dinamakan dia sifat maknawiyah. Cukup dulu. Wallahu a'lam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم انفعنا بما علمتنا، ربنا زدنا علما، الله فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك المخلصين واجعلنا من أوليائك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.